Hello? Hello, Pandey. Kerja rumah awak dah siap ke? Belum lagi. Awak? Sudah, oleh sebab kerja rumah saya dah siap, bapa bawa kami sekeluarga pergi berkelah. Alangkah seronoknya awak, Hana. Memang seronok. Awak buatlah kerja awak cepat. Nanti kalau tak siap, cikgu marah. Yelah. Loh, Mei. Assalamualaikum, Pandey. Kerja rumah awak dah siap? Kerja rumah saya belum siap lah, Mei. Belum siap lagi? Pandey, janganlah awak nak berlengah-lengah lagi. Hari ni saya nak pergi ke stadium tengok bola sepak tau. Betulkah awak dah siap? Ya, semalam saya dah cepat-cepat habiskan, Pandey. Ni, awak ni kan saya rasa mesti banyak habiskan masa dengan Facebook. Ni, Pandey, cikgu kan dah pesan. Facebook ni melekakan kita. Amir, adakah awak datang ke rumah saya petang ni? Sebab awak kan dah janji nak tolong saya siapkan kerja rumah. Tengoklah kalau sempat. Tapi kalau saya tak datang, awak jangan marah pula. Ni, Pandey. Berdoalah supaya kerja awak siap hari ni, okey? Okey, jumpa esok, Pandey. Semoga bergembira. Kawan-kawan saya semua dah siap kerja sekolah. Saya je belum siap lagi. Kerja matematik, sains, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, agama, semua belum siap. Tapi Amir suruh saya berdoa. Ustaz pun cakap, kalau kita berdoa bersungguh-sungguh, doa kita tu akan dimakbulkan. Saya kena berdoa ni. Ya Allah. Siapkanlah kerja saya. Saya nak kerja saya siap. Ya Allah, siaplah. Siaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada adik-adik. Abang Pandai Bahasa harap adik-adik sihat, ya. Ingat adik-adik, kesihatan kita kena jaga. Makan kena cukup, tidur kena lena. Jangan jadi macam Pandai tu. Kerja rumah tak siap sebab apa? Sebab mengantuk. Ish. Dah tak boleh berseronok macam Amir dan Hana tu. Baiklah. Hari ini Abang Pandai Bahasa akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu partikel lah dan kah sebagai unsur kata penegas. Apakah maksud kata penegas itu, adik-adik? Kata penegas atau partikel ialah perkataan yang digunakan sebagai penegas atau pengasas dalam sesuatu pernyataan. Kata penegas atau partikel juga adalah perkataan kecil yang tidak membawa makna penuh atau lengkap kecuali hanya untuk menentukan makna ayat. Bagi penggunaan kata penegas kah dan lah hendaklah ditulis bercantum pada akhir perkataan. Contohnya, Rosnahkah dia? Dialah lelaki itu. Sebentar tadi kita dapat melihat perbualan di antara Pandai dan kawan-kawannya. Mereka ada menggunakan partikel lah dan kah sebagai unsur kata penegas. Mari kita lihat semula. Alangkah seronoknya awak, Hana. Memang seronok. Awak buatlah kerja awak cepat. Pandey, janganlah awak nak berlengah-lengah lagi. Betulkah awak dah siap? Adakah awak datang ke rumah saya petang ni? Berdoalah supaya kerja awak siap hari ni, okey? Macam mana adik-adik? Dapat tak adik-adik mengesan penggunaan partikel lah dan kah dalam perbualan Pandai dan kawan-kawannya itu tadi? Tak apa. Kalau tak dapat kesan, tak apa. Mari kita lihat semula, ya. Dalam dialog tadi, terdapat beberapa penggunaan partikel kah dan lah.
Alangkah seronoknya awak, Ana. Alangkah. Betulkah awak dah siap? Betulkah? Memang seronok. Awak buatlah kerja awak cepat. Buatlah. Janganlah awak nak berlengah-lengah lagi. Janganlah. Berdoalah supaya kerja awak siap hari ni, okey? Dan berdoalah. Penggunaan partikel lah dan kah hendaklah digunakan sesuai dengan struktur ayat. Oleh itu, partikel lah dan kah mempunyai fungsinya yang tersendiri. Apakah fungsinya itu? Nanti Abang Pandai Bahasa akan terangkan. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu apa yang terjadi dengan si Pandai. Ya Allah. Saya nak siapkan kerja saya. Siapkanlah kerja saya. Siaplah. 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 Hei, Pandai. Buat apa tadi Mak tengok ni? Siaplah, siaplah, siaplah. Jampi ke apa? Ke nak jadi bomoh? Mak. Sebenarnya Mak. Ni apa sepah-sepah buku ni? Tak siap pergi sekolah? Pandai kalau kamu berdoa saja tapi tak berusaha pun, tak siap duduk di sekolah kamu ni. Pen ni kalau kamu tak gunakan pun, tak siap duduk di sekolah kamu. Ni, ada air kopi ni. Minum, Mak buatkan. Bagi segar sikit. Mak tahu lepas 2 jam, siap semua pergi sekolah kamu. Dengar tu kawan-kawan. Kita dalam buat apa kerja sekalipun, kenalah berusaha dulu. Lepas berusaha, baru kita berdoa. Lepas tu baru kita tawakal. Ini tak. Kalau kita asyik berdoa saja, bila kerja kita nak siap? Bila? Ini semua ni, Amir punya pasal lah ni. Pandai kena berusaha, baru boleh berjaya. Begitulah adik-adik. Dalam apapun kerja kita, kita harus menanamkan sikap yang positif. Jangan cepat berputus asa. Kita harus berusaha dan terus berusaha sampai kita berjaya. Dan lagi satu, doa tanpa usaha tak akan membuahkan hasil. Ya, adik-adik semua. Amboi, abang ni pun dah macam pakar motivasi dah. Baiklah adik-adik, sekarang abang akan terangkan apakah fungsi-fungsi partikel lah dan kah. Fungsi partikel kah. Partikel kah digunakan untuk menegaskan sesuatu kenyataan dan memberi penekanan kepada sesuatu ayat tanya dan ayat seruan. Contohnya, oh, alangkah bahagianya kamu kerana mempunyai keluarga yang bahagia. Bagi tujuan pertanyaan, partikel kah digabungkan dengan kata ada dan membentuk kata tanya adakah. Contoh ayat. Adakah Izni datang ke sini? Sementara itu, partikel lah pula berfungsi untuk menegaskan sesuatu suruhan, permintaan, doa atau pernyataan. Contohnya, pakcik itulah yang telah menghantar saya ke klinik semalam. Buatlah seperti yang telah dirancangkan jika kamu ingin berjaya. Adik-adik faham kan bagaimana penggunaan partikel lah dan kah? Mudah je. Yang penting adik-adik harus rajin membuat kerja, ya, membuat latihan dan luaskan pembacaan adik-adik. Baiklah adik-adik, sehingga kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Pandai Bahasa, bijak berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Jumpa lagi ya.
Soalan pengukuhan. Fikirkan perkara itu masak-masak sebelum membuat keputusan. A. Kah. B. Lah. C. Jua. Dan D. Tah. Nama bangunan yang berkubah itu, Kak? Tanya adiknya. A. Apalah? B. Apakah? C. Siapatah? Dan D. Siapakah? Apa yang awak cari dalam almari itu? Tanya Fairuz kepada Asrul. A. Tah. B. Pun. C. Lah. Dan D. Kah. Sudah. Kasut kotor. Baju pula koyak. Kata ibu memarahi adik. A. Kah. B. Lah. C. Tah. D. Pun. Makan. Jangan malu-malu, kata emak kepada Kak Yanti. A. Lah. B. Pun. C. Lagi. Dan D. Cuma. Mengapa dia sanggup menolak tawaran belajar itu? Tanya Zahim kepada abangnya. A. Kah. B. Pun. C. Cuma. Dan D. Lah.